Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Faris bin Muhammad Fauzi, wakil daripada kumpulan 3 dari kelas RSA 2433B. Untuk subjek hari ini iaitu CTU 552, falsafah dan isu semasa. Kami akan membentangkan mengenai keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Bagi ahli kumpulan 3 terdiri daripada 4 orang, iaitu daripada kelas RSA 2433B, iaitu Muhammad Aziz bin Zulkifli, Muhammad Faris bin Muhammad Fauzi, Luqman Hakim bin Muhammad Khalid, Raja Imran Danish bin Raja Shahzam Azmi. Untuk pendahuluan, rukun negara adalah ideologi kebangsaan Malaysia. Ia telah dibentuk pada 31 Ogos tahun 1970 oleh Majlis Gerakan Negara iaitu MGN setahun selepas berlakunya tragedi 13 Mei tahun 1969 yang menghancurkan perpaduan dan ketenteraman negara. Undang-undang perlembagaan pula merujuk kepada peraturan yang membabitkan perlembagaan negara. Ia perlu untuk menegakkan hak-hak yang termaktub dalam sesuatu perlembagaan. Di samping itu, undang-undang tersebut boleh menetapkan sama ada pihak kerajaan telah melakukan sesuatu di luar perlembagaan atau tidak. Mahkamah Persekutuan biasanya akan mendengar kes-kes yang melibatkan undang-undang perlembagaan. Manakala di setengah negara pula terdapat mahkamah khas untuk kes membabitkan perlembagaan yang dipanggil Mahkamah Perlembagaan. Maksud keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan menekankan perlunya rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan perlembagaan negara iaitu sumber perundangan yang tertinggi. Fungsinya untuk memberi perlindungan kepada setiap rakyat negara ini akan hak dan keistimewaan mereka sebagai warga negara. Setiap warga negara Malaysia dikehendaki menghormati, menghargai serta memahami maksud dan kandungan serta latar belakang sejarah perbentukan perlembagaan negara. Perlembagaan negara telah digubal berasaskan kesepakatan semua kaum dan semua pihak di negara ini. Dengan demikian, ia merupakan satu kontrak sosial rakyat yang tidak boleh dipersoalkan dan diganggu-gugat oleh mana-mana individu atau mana-mana pihak. Perlembagaan Malaysia menentukan pola politik dan kedudukan sosio-ekonomi rakyat di negara ini. Ia adalah sumber rujukan bagi segala hal yang berkaitan dengan sistem pemerintahan, perundangan, kedudukan dan hak sosial ekonomi rakyat. Seterusnya ialah maksud kedaulatan undang-undang. Keadilan diasaskan atas kedaulatan undang-undang di mana setiap rakyat sama tarafnya di sisi undang-undang negara. Kebebasan asasi terjamin bagi semua warga negara Malaysia. Undang-undang negara berasaskan kepada perlembagaan. Oleh itu, kedaulatannya perlu diterima dan dipertahankan. Tanpa undang-undang, hidup bermasyarakat dan bernegara tidak aman dan stabil. Oleh itu, undang-undang negara dijamin pula oleh institusi kehakiman yang bebas dan berwibawa. Setiap negara memerlukan undang-undang untuk mengawal dan mewujudkan satu masyarakat yang aman, stabil dan makmur. Kewujudan undang-undang akan menjamin kehidupan anggota masyarakat dapat bergerak dengan lincin dan teratur tanpa sebarang kekacauan di mana semua anggota masyarakat akan merasa selamat. Hak-hak semua rakyat boleh diamalkan dengan bebas asalkan tidak melanggar undang-undang serta perkara-perkara sebagaimana yang dijamin oleh perlembagaan negara. Sekarang kita akan pergi kepada kepentingan perlembagaan Malaysia. Poin pertama di sini ialah bagi mengukuhkan perpaduan antara semua. Kemudian yang kedua ialah memastikan pentadbiran dan pemerintahan yang telus dan adil. Kemudian menjamin perkembangan ekonomi Malaysia. Dan yang terakhir ialah berperanan dalam mengekalkan hak istimewa golongan Bumi Putera. Implikasi jika tiada undang-undang di Malaysia, negara akan berada dalam keadaan yang huru-hara. Kemudian kerajaan tidak dapat mentadbir dengan baik. Dan yang ketiga, rakyat akan hidup dalam ketakutan dan kebimbangan. Dan yang terakhir ialah gejala sosial akan berlaku setiap masa.
akan pergi kepada isu berbangkit yang pertama, iaitu isu penguatkuasaan operasi standard, iaitu SOP, terhadap sesuatu perkara dilihat sebagai berat sebelah. Jalan penyelesaian bagi benda ini ialah pihak berkuasa harus memastikan tindakan yang sama diambil kepada semua orang, tidak kira pangkat, agama atau bangsa, seperti yang sudah termaktub dalam undang-undang, agar negara dapat diteraju dengan baik dan aman. Isu yang kedua, isu yang berbangkit adalah media sosial jadi pusat menghina antara kaum. Perkara kecil sekalipun dijadikan bahan untuk mencaci kaum lain. Dekat sini, perkara ini terjadi kesan daripada hak kebebasan suara yang diberikan kerajaan kepada rakyat Malaysia. Namun, media sosial yang menjadi medium untuk berkomunikasi disalahgunakan oleh segelintir individu yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan perbuatan yang biadab. Kita tidak boleh sewenang-wenangnya menghina orang lain kerana peruntukan undang-undang yang boleh mensabitkan perbuatan pelaku. Lebih-lebih lagi jika menghina berkaitan agama, institusi raja dan kaum. Mereka yang melakukan kesalahan itu perlu diberikan hukuman setimpal dan seadil-adilnya. Jangan memilih bulu dalam menjatuhi hukuman. Sebelum ini ada segelintir rakyat yang tanpa rasa takut menghina Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu. Jadi, cara nak mengatasinya, yang pertama, hormati perlembagaan negara dan terbukti kerajaan hari ini dapat melakukannya. Dan yang kedua, jangan cabar perlembagaan kerana ia punca kuasa undang-undang negara. Yang ketiga, perlembagaan dan dasar negara perlu didukung berteraskan perlembagaan, perundangan serta keperluan rakyat. Dan yang keempat, kukuhkan kedudukan Yang di-Pertuan Agong seperti termaktub dalam perlembagaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Melayu Danish bin Raja Shahzad Azmi. Nombor metrik 2023459 Okey. Jadi saya akan membahaskan isu berbangkit, iaitu fitnah. Jadi isu dia disebabkan kelemahan penguatkuasaan, semakin ramai di antara kita yang berani untuk mewujudkan rasa resah gelisah dengan sengaja menabur fitnah agar matlamat untuk memecahkan cita negara tercapai. Jadi bagaimana untuk kita menyelesaikan? Jadi terdapat dua cara untuk jalan penyelesaian, iaitu pembabitan secara menyeluruh, tegas dan pantas perlu untuk membendung situasi ini dari terus merebak. Seterusnya, sikap berdiam diri, berpeluk tubuh dan mengharapkan suatu hari nanti ia akan berakhir perlu dikikis terus dari dalam hati kita. Jadi kita beralih ke isu yang seterusnya, iaitu Tun Dr. Mahathir menegaskan tiada peruntukan yang mengecualikan sesiapa pun daripada kedaulatan undang-undang. Beliau juga berkata bahawa kedaulatan undang-undang terpakai oleh semua orang, termasuklah raja-raja sehingga rakyat biasa. Jadi apakah jalan penyelesaiannya? Jadi kerajaan haruslah menguatkuasakan hukuman yang adil kepada para pesalah, dan dengan adanya undang-undang, maka kedaulatan negara dapat dijamin. Rakyat dapat hidup aman dan damai antara satu sama lain. Sebelum mengakhiri pembentangan kita pada hari ini, terdapat dua kesimpulan yang telah diperolehi oleh rakan-rakan saya dari setiap isi yang dikupas. Yang pertama, kesimpulan dari prinsip keluhuran perlembagaan. Daripada prinsip ini, kita dapat tahu bahawa menjamin hak-hak dan kebebasan individu serta mengatur pembahagian kuasa adalah amat penting, serta memberikan kerangka kerja untuk mengadopsi dan menegakkan undang-undang. Dalam hal ini, perlembagaan menjadi instrumen yang paling penting untuk mencegah penyalahgunaan kuasa oleh pemerintah dan memastikan bahawa hak-hak individu ini dihormati dan dijaga dengan baik. Oleh kerana itu, keluhuran perlembagaan harus selalu dijaga
dan diperbaharui sesuai dengan perkembangan masyarakat. Proses pembentukan perlembagaan harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat untuk memastikan representasi yang adil dan kepentingan semua pihak terwakili. Dan nombor 2, kesimpulan dari prinsip kedaulatan undang-undang. Daripada prinsip ini, kita dapat tahu bahawa hukumnya harus dijadikan sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan dan tindakan pemerintah, sehingga dapat tercipta sistem yang adil dan berkeadilan. Dengan menjunjung tinggi kedaulatan undang-undang, pemerintah harus mematuhi dan menegakkan hukum yang telah ditetapkan serta tidak boleh mengambil keputusan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum tersebut. Sekian, terima kasih.